Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk meneruskan daurah bagi kitab Risalah As-Shaum Baina Syari'ati wal Haqiqah. Kita semalam dah sampai pada dalam PDF muka surat bawah. Diharamkan digunakan dengan buku puasa. Memakai celak ke? Digunakan begini. Digunakan begini. Soal 18. Dia 18. Itu 22. 22 22. Tamam. Baik. Dibenarkan baginya berbuka puasa jika benar-benar yakin matahari telah terbenam, dan harus baginya berpandukan kepada yang pertama, laungan azan yang dikumandangkan oleh seseorang yang adil dan arif tentang waktu. Jadi ini adalah perbincangan berkenaan dengan bila waktu untuk kita dibenarkan bagi buka puasa. Baik. Jadi kita dibenarkan buka puasa bila mana benar-benar yakin matahari telah terbenam. Dan harus bagi kita berpandukan kepada salah satu daripada yang akan disebutkan ini. Yang pertama, laungan azan yang dikumandangkan oleh seorang yang adil dan arif tentang waktu. Yang kedua, atau seorang yang adil dan arif tentang waktu tersebut memaklumkan kepadanya bahawa dia telah melihat bahawa matahari telah terbenam. Dia tak azan, cuma dia beritahu. Atau yang ketiga, seseorang itu mengetahui masuk waktunya dengan ijtihadnya berdasarkan tempoh masa wirid yang biasa dibacanya atau bacaan Al-Quran yang dibacanya. Jadi harus bagi seseorang itu makan dan minum jika kuat sangkaannya, yakni zan, bahawa waktu tersebut masih malam. Syarat mesti zan. Kalau yakin lebih-lebih lagi lah dibenarkan untuk dia makan. Tapi kalau waham, maka tidak dibenarkan lagi. Dia sebab setakat zan saja. Begitu juga syak tidak dibenarkan. Jadi bila ulama letakkan qaid zan di situ, maknanya yang dibenarkan zan dan ke atasnya saja. Zan dengan yakin saja yang dibenarkan kalau kata untuk kita makan dan minum. Kalau kata kita zan, kata waktu masih malam, dan kalau yakin lebih-lebih lagi lah. Tapi kalau syak, waktu masih malam ataupun dah masuk siang, ataupun waham, waktu masuk siang ataupun dah malam, atau kalau tak tahu waktu ni masih malam ataupun siang, maka waktu tersebut tidak dibenarkan untuk kita makan. Jadi kita dah sebut sebelum ni beza antara yakin, zan, syak, waham dengan jahil yang tidak tahu. Semuanya adalah idrak. Idrak semuanya. Cuma apa ni, al-yaqin idrakul waqi', an dalil. Manakala al-dhan idrakun ala tarafir rajih. Al-syak yani mustawa tarafain. Manakala al-wahmu idrak tarafil marjuh.
marjuh, dan juga jahil maksudnya apa dia? Idrak mukhalif lil waqi'. Tamam. Jika seseorang itu bersahur dalam keadaan dia menyangka bahawa waktu masih malam, atau berbuka puasa dalam keadaan dia menyangka bahawa matahari telah terbenam, kemudian jelas bahawa dia tersilap pada sangkaannya, maka puasanya terbatal serta wajib baginya menahan diri daripada makan dan minum dan lain-lain, dan wajib baginya mengqadakkan puasanya. Jadi kalau orang ni tengah bersahur ataupun berbuka dalam keadaan, kalau bersahur dia sangka malam masih ada lagi, dia sangka, duk sangka saja. Ataupun sangka di sini maksud dia apa di sini? Maksudnya apa ni, zan, bahawa masih ada waktu pada ketika tersebut. Dan kalau kata waktu berbuka, dia duk sangka ataupun zan kata waktu telah masuk maghrib, terbenam dah matahari, kemudian dia makan, dan setelah tu jelas bahawa dia tersilap dengan zan dia tersebut, maka wajib baginya qada puasa tersebut, dan batal puasanya, dan dia kena tahan daripada makan dan minum dan juga sebagainya daripada perkara-perkara yang diharamkan dalam puasa sampailah masuk waktu yang sebetulnya. Sebab tu kena jaga-jaga. 1 minit, 2 minit sebelum terbenam tu kena berhati-hati. Itu kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala, kedudukan orang yang berada di bawah dengan orang yang berada di tempat yang tinggi tak sama. Kerana yang dilihat oleh orang yang di bawah adalah pada zahir matanya matahari telah terbenam. Kemungkinan orang yang di tempat tinggi matahari masih lagi kelihatan pada waktu tersebut. Maka sebab tu diiktibar dengan matahari terbenam. Jadi jangan tengok dengan jam. Jadi walaupun contohnya di Kuala Lumpur, orang tadi buka puasa contohnya pukul 7 pagi, 7 malam. 7 malam, orang yang berada di bawah dah tidak nampak dah matahari. Tapi orang yang berada di atas bangunan yang tinggi, contoh, ataupun di tempat yang tinggi macam gunung dan sebagainya, dia nampak lagi matahari, masih ada lagi waktu tu. Qarsus syams, maksudnya bola matahari itu masih lagi nampak kelihatan. Maka baginya kena tahan dulu sampai terbenam betul matahari. Ni selesai terbenam matahari barulah dia buka puasa. Jadi itu yang ihtiyatnya begitulah. Jadi jangan ikut dengan jam masuknya waktu dengan waktu sekitar tu. Jika dia berbuka atau bersahur tanpa ijtihad terlebih dahulu dan tidak jelas keadaannya pada ketika tersebut, maka dalam keadaan ini puasanya sah dengan sahur tersebut dan batal puasanya dengan berbuka. Jadi kalau kata dia berbuka ataupun bersahur tanpa ijtihad, jadi dia pakai terus gitu je, rasa. Dan tidak jelas keadaannya. Jadi ijtihad ni maksudnya dengan cara dia melihat dulu keadaan, sama ada ditengok tanda-tanda turunnya masuknya ataupun terbenamnya matahari ataupun malam masih ada, dan tidak jelas keadaannya pada ketika tersebut, maka dalam keadaan ini puasanya sah dengan sahur tersebut dan batal puasanya dengan berbuka. Tapi kalau dia ijtihad, dia ada dua keadaan. Kalau kata tengah bersahur, kemudian dia ijtihad dulu sebelum tu. Dia berijtihad dan kemudian keadaan pula tak nak jelas. Dan setelah tu baru dia tahu rupanya dia masih bersahur dalam keadaan waktu telah masuk siang. Dan maksud selepas fajar. Baik. Tapi dia ada ijtihad dah sebelum tu. Maka macam mana keadaan puasa daripada waktu tersebut? Puasanya sah. Kerana al-aslu baqa' al-lail. Kerana asalnya adalah kekalnya malam pada waktu tersebut. Baik. Manakala untuk berbuka beza. Jadi dua lah. Dibezakan antara berbuka dengan sahur. Sahur sah kalau dia ijtihad. Tapi kalau puasa tidak sah. Batal puasanya. Kenapa? Kerana al-aslu baqa' an-nahar. Kerana waktu tu masih siang. Dia melihat kepada istishab waktu yang sebelum tu. Dia tengok kepada waktu yang dia ikuti dengan sebelum yang dia lakukan. Boleh faham? Jadi sebab tu beza antara puasa dengan berbuka. Puasa sah kalau ijtihad. Orang panggil apa? Kalau ijtihad pada sahur. Dan akan batal kalau kata ijtihadnya tidak tepat.
Jika fajar telah terbit sedang dia bersetubuh, maka tidak batal puasanya jika dia mencabut kemaluannya segera. Jadi kalau fajar telah masuk, telah terbit, dan dia waktu ketika tersebut sedang bersama dengan isterinya, maka tidak batal puasanya jika dia mencabut kemaluannya segera. Namun jika dia berterusan dalam urusan tersebut, maka batallah puasanya dan wajib ke atasnya qada dan kafarah. Jadi kalau tengah bersetubuh lagi waktu ketika mana fajar sebelum terbit, tengok waktu tu tahu dah kata fajar terbit tapi dia masih lagi berterusan, kalau dia cabut cepat tak apa. Tapi kalau dia berterusan, maka diwajibkan baginya qada, batal puasanya pada hari tersebut, dan wajib juga baginya menahan diri daripada makan dan minum pada siang hari, dan setelahnya dia wajib qada dan kemudian kafarah, iaitu membebaskan seorang hamba mukmin. Jika tidak mampu, maka hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin, bagi setiap miskin tersebut 1 cupak. Ya. Tamam. Dan kalau tidak mampu kat selepas itu 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Saya tak tulis 2 bulan berturut-turut. Tambah selepas membebaskan hamba tu, itu 2 bulan berturut-turut. Tamam. Masalah. Seseorang itu berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa, sedang di mulutnya terdapat untaian benang yang ditelannya bersama makanan pada waktu malam. Jika dia menelan lebihan untaian benang tersebut, maka puasanya terbatal kerana memasuk sesuatu ke dalam rongga perutnya. Jika dia mencabutnya, maka puasanya akan terbatal. Jika kerana kerana dia dikira sengaja memuntahkan sesuatu. Jika dia membiarkan benang tersebut, maka solatnya pula akan terbatal kerana bersambung benang tersebut dengan najis yang terdapat di dalam perutnya. Faham? Jadi di ini ada beberapa keadaan. Waktu pagi tu, waktu malamnya dia dimasukkan benang dalam mulutnya. Nanti kita tanya apa sebab masuk benang dalam mulut ni. Ini iftiradi. Kalau kita nak kias dengan zaman sekarang ni, kalau orang yang duduk dalam hospital yang dimasukkan sesuatu ke dalam mulut dia sampai ke perut. Dan juga hukumnya sama. Maksudnya dimasukkan wire ke dalam mulut dan dia masih sedar waktu tu. Dan dia nak puasa contoh. Maka macam mana dengan keadaan puasa dia? Betul disebut sini, kalau dia telan untaian benang tu, kalau benang lah, benang, kalau dia telan batal puasa. Kalau kata ditarik, batal puasa juga. Kalau kata biarkan macam tu saja, jadi kalau kata kita kata tak payah tarik lah, tak batal puasa. Baik, sekarang dia nak kena semayang, kalau dia sedap. Kalau dia nak semayang pula, sah tak semayang dah? Semayang tak sah. Kenapa tak sah? Kerana bersambung benang tersebut dengan najis yang ada dalam perut. Jadi bersambung dengan bahagian dalam. Baik, jadi macam mana kita nak buat? Jalan untuk menyelesaikan masalah ini ialah dengan cara seseorang yang lain, seorang orang lain mencabut benang tersebut daripada mulutnya dalam keadaan dia lalai. Syarat dia tak perasan pada waktu tersebut. Jadi seorang mai cabut benang tadi. Maka keadaan sebegini tidaklah memudaratkan puasanya kerana tiada padanya ikhtiar atau pilihan pada keadaan tersebut. Seperti mana seseorang tersebut wajib ke atasnya menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, maka wajib juga ke atasnya menjaga anggota tubuhnya daripada segala perkara yang diharamkan. Jika perkara ini tidak berlaku, maka tiada puasa baginya. Tamam? Jadi masalah tadi mungkin kita boleh kias dengan tadi yang kita sebut tu lah. Dengan tiup yang dimasukkan ke dalam perut.
Kalau kata orang tu masih sedar dan kemudian dia kuat untuk dia nak puasa, kalau kata dicabut, batal puasa dia. Kalau kata dibiarkan, kita tak ada masalah. Cuma sembahyang dia pula, dia wajib solat. Jadi solat dia macam mana kalau nak buat jadi? Maka cara selesai dia adalah dengan cara dicabutnya ketika dia lalai. Jadi boleh jadi doktor datang dan kemudian cucuk dia. Nah, untuk nak bagi dia tidak perasan kata dicabut pada waktu tersebut, kerana mughma alaih, kita dah baca sebelum ni, akan batal puasanya kalau kata sepanjang hari. Tapi kalau dalam tempoh masa yang tertentu saja, yang sedetik pun dia sempat duduk dalam waktu siang, dalam siang Ramadan, maka sah puasa dia. Boleh. Itu maksudnya. Kemudian lepas dah dilalikan dia, kemudian cabut. Maka dia cabut dalam keadaan dia tak sedap. Maka pada ketika tersebut tidaklah membatalkan puasanya dan tidaklah menyebabkan dia boleh solat. Boleh, tak? Kalau kita kias dengan itulah. Baik. Telah berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Salim Al-Hifni rahimahullah, wa fi muqlati ghaddun wa fi mantiqi sumtu idza lam yakun fi as-sam'i minni tasamumu wa in qultu inni sumtu yawman fama sumtu fahadhi idzan min sawmil ju' wadh-dhama. Apa kata beliau? Jika tidak berlaku tundukkan, yakni pada yang haram, pada pandanganku, tiada diam, yakni daripada yang sia-sia pada ucapanku, dan tiada pemekakan daripada yang haram dan sia-sia pada pendengaranku. Dan jika aku telah mengatakan bahawa aku pernah berpuasa sehari, maka hakikatnya aku tidak pernah berpuasa. Habuanku daripada puasaku sebenarnya hanyalah lapar dan dahaga sahaja. Nampak, no? Jadi kalau kata tidak berlaku perkara tersebut, maka orang ni hanya mendakwa puasa. Dia hanya puasa menahan diri daripada lapar dan dahaga tanpa menjaga pandangan dan juga fikirannya daripada perkara yang haram dan pendengarannya. Tamam. Jadi kena jaga juga puasa kita daripada yang tidak dibenarkan. Baik, tidaklah terlindung daripada pengetahuan kalian sesungguhnya puasa itu diwajibkan bagi mematahkan nafsu serta menghalang dan menjauhkannya daripada mengikuti syahwat dan maksiat. Tamam? Jadi ini antara hikmahnya puasa. Karena seorang ketika mana dia lapar, maka ini akan menyebabkan anggota dia yang lain akan jadi lemah. Karena itu disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu bahawa sifir maksiat bagi anggota kita ni adalah ketika mana kenyangnya perut, maka anggota akan lapar. Ketika laparnya perut, anggota akan kenyang. Dia terbalik. Jadi kalau perut lapar, anggota yang lain akan kenyang. Maksudnya kenyang, selesai, tidak lagi cari makanan dia, tak buat benda yang tidak sepatutnya. Tapi ketika mana perut tadi kenyang, maka anggota pula akan lapar. Jadi perut kenyang, tangan pula akan lapar. Lapar nak cari benda yang tidak betul. Mata akan lapar melihat yang tidak betul. Fikiran akan lapar memikirkan yang tidak betul. Itu maksudnya. Baik. Jika seseorang tersebut masih berterusan mengikuti nafsunya dan sentiasa di dalam kemaksiatan kepada Tuhannya, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya dia tidak berpuasa Ramadan. Zahirnya dia seakan-akan berpuasa. Maksud ni, dia tidak berpuasa ni maksudnya apa? Dia tidak berpuasa dalam keadaan yang sebenarnya. Walaupun dari segi hukum hakamnya, dia jaga daripada perkara yang membatalkan puasa. Kemudian buka puasa pada waktunya. Cuma dia tidak jaga perkara yang sepatutnya dia jaga yang lain. Yang dia anggap perkara tadi benda yang ringan. Maka pada waktu tersebut, dia dianggap seperti tidak berpuasa di sisi hakikah puasa tersebut. Cuma dari segi hukum, sah puasanya. Jadi zahirnya dia seakan-akan berpuasa dan kelihatan lapar dan dahaga, namun hakikatnya dia hanya memperolehi lapar dan dahaga sahaja.
Ini seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rawahul Bazzar wal Baihaqi. Maksudnya berapa ramai di kalangan manusia yang berpuasa yang tiada bagi puasanya melainkan kelaparan sahaja, dan berapa ramai di kalangan manusia yang mendirikan malamnya sedang tiada baginya qiyam melainkan tiada bagi qiyamnya tersebut melainkan berjaga malam semata-mata. Jaga malam saja. Tak ada pahala apa maksudnya. Jadi amalan yang dia lakukan tadi sah untuk menyelesaikan tanggungjawabnya, tetapi untuk mendapatkan pahala tidak dapat pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tamam lah. Itu benda yang umum yang biasa kita sedia maklum. Baik, sunat-sunat ketika berpuasa. Kita masuk kepada perbahasan bab. Di antara perkara yang disunatkan ketika berpuasa ialah yang pertama bersahur. Yang bermula waktunya setelah masuk pertengahan kedua daripada malam. Jadi ini bermaksud, cuba tengok di bawah nota kakinya, makan sebelum pertengahan malam tersebut tidak disebut sebagai sahur. Maka ia tidak mendapatkan sunnah bersahur. Ingatlah. Lepas tu bersahur ni mula waktunya bila? Yang setelah masuknya pertengahan kedua daripada malam. Pertengahan kedua. Jadi maksud di sini, kita akan kira malam tu dengan kiraan setelah masuknya malam di tempat masing-masing. Contoh kalau di Mesir, malamnya akan masuk pukul apa? Macam mana? Pukul apa? 6.30 lah. Baik, 6.30. Kalau maghrib masuk pukul 6.30. Jadi kena subuh pukul 3.50. Pukul 4 kan? Lebih kurang lah. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30. Jadi ni 4.30 kan? Dah masuk dah. Jadi ada berapa jam? 9 jam. 9 jam ni bahagi kepada 2. Bahagi 2 jadi lebih kurang dalam, kita kira 5 lah. 5 jam lah kita kira. Setelah 5 jam, baru kita sahur, baru dikira sepah tu waktu pertengahan yang kedua. Maksudnya 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Maksudnya kalau pukul 11.30 ke atas pukul 12, kita makan pada waktu tersebut, maka dapat pahala sahur. Tapi kalau makan pukul 10, tu morek yang main. Tu tak sahur. Orang tua-tua pun tak panggil sahur tu. Lepas tu kalau makan di masjid, semua kali makan lepas main tarawih makan. Masih lagi dalam sebelum pertengahan kedua. Tengah-tengah duk makan lepas main Jumaat, pada main apa ni tarawih. Orang tua-tua tahu kira sahur tak siap kan? Tak kira. Kalau dia kira sahur siap, tak kira. Ya. Kenapa? Kerana masih lagi belum masuk pertengahan kedua daripada malam. Jadi nak dapatkan pahala sahur, mesti dilakukan setelah pertengahan kedua. Jadi jangan buat sebelum tu, tak dapat pahala. Dapat makan lah, pahala tak dapat. Sebab kita nak ambil pahala sahur tu. Kerana Nabi sebut dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Jadi bersahurlah kalian. Ataupun boleh baca dua tu. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Boleh baca juga. Jadi maksud di sini, bersahurlah kalian kerana sesungguhnya pada sahur itu terdapat padanya barakah, iaitu pahala kebaikan tadi. Ini ajran wa thawaba. Barakah tersebut maksudnya apa dia? Mendapat pahala dan juga mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Cuba tengok di bawah. Nota kaki di bawah. Terdapat perbezaan pandangan pada maksud barakah. Ada itu? Ada. Pandangan pertama, dimaksudkan dengan barakah adalah ditambahkan kekuatan untuk melaksanakan puasa. Itu barakah dalam sebagai maksud tasahharu fa inna fis sahuri barakah atau fis suhuri barakah. Kerana itu akan menambahkan kekuatan. Jadi jika diterjemahkan dengan maksud ini, maka
as-sahur tadi dibaca dengan difathahkan sin. Ini as-sahur. Jadi maka maksud hadis tersebut adalah makanlah dan minumlah kalian pada malam-malam Ramadan sebelum subuh, kerana sesungguhnya makanan dan minuman pada waktu tersebut akan menambahkan kekuatan serta semangat untuk berpuasa. Faham? Karena sahur adalah perkara yang kita makan tersebut. Fa inna fis sahur, sahur maksudnya makan yang kita makan tadi. Seperti wudu dengan wadu. Wudu fi'lul wudu. Wadu ma'al wudu. Air wudu dipanggil wadu. Macam ni juga sahur. Sahur dengan fathahkan sin maksudnya makanan yang kita makan ketika sahur tu. Itu akan menambahkan kekuatan kita ketika kita nak berpuasa. Jadi kalau kata kita terjemah dengan as-sahur, maka terjemahan dia jadi gitu. Saya dah letak dua terjemahan tu. Sebab tu dalam matan yang saya tulis, saya tak terjemah tulis sahur. Kita bersahurlah. Kerana sesungguhnya pada sahur lah. Sebab sahur ada dua makna. Pandangan yang kedua, dimaksudkan dengan barakah adalah ditambah pahala dan kebaikan. Seperti yang diterjemahkan di atas di matan. Ay ajran wa thawaba. Jadi bila kita terjemah ajran wa thawaba, maka bacaan dia dengan apa? Dengan dhammahkan sin. Jadi sebab tu kalau yang masih tidak dhammahkan, tu dhammah tu. Fathah kan? Maka kena dhammahkan. Kena dhammahkan sebab dia ada ay ajran wa thawaba. Ay ajran wa thawaba, maka kena baca dengan dhammah. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Macam tamam? Itu pasal kita daurah yang kali pertama dulu kita dah betulkan. Mana Akil? Baca. Oh, ni untuk tulis kitab. Saya dah nak masuk Ramadan dah. Kitab untuk nak baca waktu Ramadan nanti ni. Kitab ni pun nanti akan ada tambahan insya-Allah. Cetakan akan datang, nanti akan ada tambahan. Baik. Jadi pandangan kedua, kalau dimaksudkan tadi dengan barakah tersebut adalah pahala, ditambah pahala dan kebaikan, jika diterjemahkan dengan maksud ini, maka bukan mina, maka tu bukan minas sahur, maka sahur. Maka sahur dibaca dengan dhammahkan sin, yakni suhur. Maka maksud jika hadis tersebut adalah makanlah dan minumlah kalian kerana sesungguhnya pada makan dan minum tersebut menambahkan pahala dan kebaikan. Ini maksudnya pada perbuatan tersebutlah. Baik. Kata Syekh Muhammad Hajjar rahimahullahu taala, dinaqalkan daripada Al-Imam Syarqawi rahimahullahu taala. Jadi ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Hajjar dalam kitab beliau ketika beliau mensyarahkan ataupun menta'liq kitab Fathul Allam. Baik. Yang afdalnya dilewatkan bersahur sehingga hampir terbit fajar. Itu afdalnya. Tapi masuk waktunya setelah pertengahan kedua. Jadi ini berdasarkan hadis la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharu as-suhura. Maksudnya sentiasalah umatku dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi mempercepatkan berbuka tu maksudnya waktu masuk waktu terus buka. Bukan mempercepatkan buka waktu zuhur buka dah. Itu bukan mempercepatkan berbuka. Cepatkan batai tu kan. Lepas tak kira buka tu. Batai besar. Baik. Dan melewatkan sahur. Sahur dilewatkan. Dan sampai kepada waktu hampir subuh. Makan. Baik. Jadi waktu-waktu ni nanti akan keluar baiklah. Hujah-hujah. Tak ada imsak. Ni semua tak apa ni, kalau kata ayak masih ada dalam mulut, azan dikumandangkan, habiskan air tersebut yang ada dalam mulut kamu. Kalau ada nasi dalam pinggan, azan telah dikumandangkan, maka habiskan nasi dalam pinggan tu. Kawan baru pegang air pinggan. Pinggan baru pegang azan. Dia bangkit lambat.
Oh, dia kata ada hadis. Hadis ada. Hadis ada tapi bodoh. Tak arti. Sebab apa? Sebab yang ajak mereka pun puak-puak tu. Dia akhirnya makan habis pinggan tu, bukan pinggannya, pinggan orang lain pun dia hantam. Telok, gulai, sambil-sambil pula tu. Kok dalam pinggan ada nasi saja, tak ada bukuh. Habiskan dalam pinggan. Makan nasi sajalah. Ni duk ambil telur. Kata, tak boleh, dia kering. Lepas tu nasi ayak lagi, dia hantam. Tu bukan puasa tu orang panggil tu. Tak dia sebut puasa, dia fuqaha dalam macam tu. Lepas tu hanya faham hadis sahaja, tanpa faham kepada perkara yang sebalik daripada perkara tersebut, ataupun yang lain daripada perkara tersebut. Masalah. Ni dalam kitab Fathul Rabbani ada sebut tentang masalah tadi. Kena ingat pada zaman Nabi SAW, azan ada 2 kali. Azan Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum dengan azan Sayyidina Bilal. Maka azan yang dimaksudkan ini azan yang pertama. Kalau azan yang pertama, makan lagi. Tak ada masalah apa. Bukan masuk azan yang kedua. Baik. Boleh faham? Ada dalam ni. Kalau bincang bab imsak. Kalau ada ni kita tengok nanti. Petang ni. Kalau ada kita akan baca. Sama? Baik. Yang kedua, melewatkan sahur dengan yakin bahawa ianya masih di dalam waktu malam. Jadi kita lewatkan sahur dengan yakin bahawa ianya masih dalam waktu malam. Yang ketiga, mempercepatkan berbuka dan mendahulukannya daripada solat setelah benar-benar dipastikan bahawa matahari telah terbenam. Ini berdasarkan hadis di dalam As-Sahihain, la tazalu ummati bi khairin ma ajilu al-fitrah. Dan ini sentiasalah umatku dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Al-Imam Syabramallisi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa disunatkan mempercepatkan berbuka walaupun dalam keadaan sedang berjalan dan perkara ini tidak dikira menjatuhkan muru'ah. Disunatkan kita buka puasa hatta sampai dalam keadaan berjalan sekalipun. Dan ini tak dikira jatuh muru'ah. Kata Imam Syabramallisi. Punya nak suruh wa'ajilu al-fitrah. Ajilu fitrah maksudnya cepatkan buka puasa hatta sekitar tengah berjalan pun. Kan patutnya berhenti lah. Tak tengah duduk berjalan, buka puasa, makan. Maka ini tidak menjatuhkan maruah seseorang tersebut. Tamam? Kalau ni waktu PKP, kalau di Malaysia lah, di Mesir pun sama juga. Solat tarawih tidak, masjid tidak akan laksanakan solat tarawih lagi. Solat tarawih di rumah lah. Jadi ini waktu untuk kita, kalau kata sebelum ni mungkin semua pakat kerja. Jadi kadang-kadang balik rumah terlewat. Pakat duk tension buka puasa dalam jam. Pakat nak post dalam Facebook kata tengah jam buka puasa lambat lah apa semua ni. Dan ni tak ada lah. Jadi patut ni jadikan sebagai rahmat. Kita duduk dengan keluarga. Setiap hari buka puasa dengan keluarga. Kan tu yang kita duk tunggu. Man siapa nak bagi free cuti. Tak. 30 hari. Duduk dalam rumah. Makan apa ni dengan keluarga ya. Baik. Tu pun kalau PKP tak sambung lah. PKP sampai berapa? 28 bulan? Masih 28 lah. 28 hari bulan. Rasa sambung tak? Rasa macam sambung. Duduk rasa lah. Sebab masih ada lagi kematian semua. Sebab masih tak selesai lagi. Baik. Tak apalah. Apa pun yang penting maksudnya orang panggil kita ambil peluang betul-betul pada waktu tersebut. Duduk dengan keluarga, kemudian baca zikir, selawat sebelum kita buka puasa. Dan boleh beramal sama-sama tu waktu tu. Banyak aja kita boleh buat. InsyaAllah hari ni hari apa? Ni Selasa, esok Rabu. Esok kita akan ada ceramah kan. Ceramah Ramadan. Tajuk dia Ramadan dan PKP. Tajuk tak best pun tapi boleh lah. Esok dengan Matin kan, dengan Matis. Dengan Mak Tafiz Al-Imam Al-Syafi'i. Kita akan live esok FB dengan kerjasama dengan Mak Tafiz Al-Imam Al-Syafi'i bawah pimpinan Ustaz Zuhair dan bersama dengan Ruak Jawi, insya-Allah. Tamam. Esok kita akan cerita bab tu. Pukul berapa esok? 5 petang Malaysia.
Keluar iklan ni. Dan dah siap. Nasihat lah. Cuma tak ni lah. Jadi apa ni, pukul 5 petang esok. 5 petang waktu Malaysia. Jadi di sini pukul 11 pagi. Jadi habis kuliah ni lah. Habis kelas ni, terus kita akan, bukan kita terus ya, berhenti sat. Kita akan live yang kedua pula. Yang tu untuk ceramah berkenaan dengan PKP, lebih kurang dalam kurang pada sejam tak apa. Main dengan cakap ni, kalau ada kat depan 4,000 orang, semangat lagi nak cakap ni. InsyaAllah esok kita akan sembang bab tu. Kita nak tengok apa yang kita boleh buat waktu ketika mana PKP. Dan waktu ketika mana kita dalam keadaan yang tak dibenarkan kita pergi tarawih di masjid dan sebagainya. Tamam? Ada orang duk sebut kata kerajaan kena tanggung lah dosa ni. Masjid tak hidup apa semua ni. Tak ada dosa apa kan? Dosa main ikut mana? Berdosa ni kalau kata tak ada sebab, lebih halang orang pergi masjid. Sekarang ni ada sebab dan untuk jaga keselamatan rakyat. Maka tak berdosa. Masa tu kewajipan bagi kerajaan. Kalau kata kerajaan tidak buat macam tu, kerajaan berdosa waktu tu. Kalau benar akan buat lagi. Sebab tu alhamdulillah lah orang Malaysia kita ni ikut cakap betul. Ada sebahagian negara marah. US semalam cerita pakat dia keluar jalan lah. Mati sehari sampai ribu-ribu. Dalam masa seminggu 37,000 orang mati. Dalam seminggu 37,000 orang mati. Dan dia boleh lagi duk rasa seronok. Dia kata tak, kami nak kena makan, nak kena keluar apa semua kali. Kami tahulah kata pandemik ni bahaya. Tapi kami nak makan. Jadi sebab dia punya Trump pun sombong kan. Cakap besar. Jadi Allah Ta'ala balas gitu. Dia kata sebab dia tak jaga kebajikan lah. Tak jaga kebajikan rakyat dia. Ya. Jadi moga-moga semua pakai ikut cakap, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi barakah. Dan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ni. Kalau semua ambil perhatian dan juga ambil peranan masing-masing. Rakyat ambil peranan rakyat. Pemerintah ambil peranan pemerintah. Dan juga para ulama dengan peranannya. Awam dengan peranannya. Insya-Allah khair. Nah, kita gunakan dua-dua wasilah. Wasilah spiritual dengan wasilah yang berbentuk zahiriah. Jadi berubat dan sebagainya itu zahir. Maknawiyah baca Sahih Bukhari, buat majlis Dalailul Khairat, lazimkan dengan salawat, baca burdah Al-Imam Al-Busiri dan sebagainya, itu adalah dalam bentuk maknawiyah. Dan kedua-dua perkara tadi perlu digabungkan. Kerana Nabi menggabungkan kedua-dua cara tersebut. Faham? Jadi frontliner ni yang zahir kita nampak lah. Yang tidak zahir adalah para awliya. Itu frontliner yang lebih front lagi daripada yang ada di depan semua yang ada depan mata kita sekarang. Sebab kita hanya memandang kepada zahir, khair. Jadi kita muliakan mereka dan sebagainya. Tapi jangan lupa dengan para ulama, para awliya yang mereka doakan, yang sentiasa mendoakan perkara tersebut. Karena Islam ni dia tidak akan lari daripada dua jalan. Jalan maknawiyah dengan jalan zahiriyah. Jalan zahir seperti yang dilakukan oleh para doktor yang ni kita pandang tinggi dan kita doakan kebaikan kepada mereka. Dan juga jalan yang digunakan dengan cara maknawiyah, yakni memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan. Adakan majlis bacaan Ratibul Haddad, baca Ratib Al-Imam Al-Attas, kemudian dibacakan Burdah Al-Imam Al-Busiri, dibuat majlis Sahih Bukhari, dibuat majlis bacaan Dalailul Khairat dan sebagainya. Itu adalah majlis-majlis yang berbentuk maknawiyah untuk diangkat bala oleh Allah Ta'ala. Dan kesemua tadi adalah dikira. Dan itu pun termasuk usaha untuk mengengkang perkara tersebut. Khair insya-Allah. Baik. Jadi jangan lupa yang tu. Tengok sebelah lepas tu mulut dia duk kata kat ulama, duk kata dekat para penuntut ilmu, duk main-main kepada mereka. Yang keempat, berbuka dengan rutab dan memakannya mengikut bilangan ganjil. Jika tiada rutab, maka boleh berbuka dengan busr. Jadi dia ada orang panggil apa, jenis-jenis bagi tamar. Rutab maksudnya yang basah tu. Tamam. Manakala busr adalah yang agak sedikit separuh masak dan separuh masih lagi orang panggil apa? Dia tak kata putih, tidak putih tapi dia kelak. Juga sedap. Jika tiada besar pula lah. Jika tiada busr
Tiada besar pula kan. Jadi kalau kurma tu tak apa nak besar, ambil yang kecil. Jika tiada busr, maka dengan tamr. Ini kena bubarih ni sebabnya nanti. Kena bubarih. Siang kat orang. Tapi kalau kata ni boleh kita nanti kita bubuh dua edisi. Termasuk dengan edisi Rumi sekali. Kena letak juga. Siang kat arti baca Jawi. Tapi saya ni lebih nak latih masyarakat kita ni suruh baca Jawi. Ya. Suruh bagi kenal dengan Jawi ni. Barulah tak tinggal Jawi tu. Kerana ni adalah apa yang ditinggalkan oleh orang tua-tua kita. Jadi jangan kita tinggal itu lah. Bahasa Rumi ramai dah pakai tulis. Tapi kalau nak dapat manfaat orang pakai baca tu, dia kata tulis dalam Rumi lah. Tak apa. Kita tulis dua-dua tu. Senang. Setengah Jawi, setengah Rumi. Tebal sikit kita. Baik. Jika tiada tamar, maka dengan air zam-zam. Jadi, yang pertama, rutab. Tidak ada rutab, busr. Kalau tidak ada busr, maka tamar. Tamar yang ketiga. Tamar kurma kering lah. Dan kemudian, kalau tak ada tamar, maka dengan air zam-zam. Ini menurut pandangan siapa? Menurut pandangan Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala, iaitu mendahulukan air zam-zam daripada yang lain jika ada air zam-zam sebelum berbuka. Jadi, dahulukan zam-zam dulu. Baik, jika tiada zam-zam, maka dengan air biasa. Jika tiada air biasa maka dengan al-hulu. Dan jika tiada dengan al-hulu, maka dengan al-halwa. Ini dia beza hulu dengan halwa. Apa bezanya? Perbezaan di antara hulu dengan halwa iaitu al-hulu, hulwu manisan yang tidak disentuh api seperti madu dan kismis. Ini manisan-manisan yang tidak disentuh dengan api, yang tak dibakar, maka dipanggil hulu. Manakala halwa, yakni manisan yang dibakar dengan api. Yang dibakar dengan api. Jadi kalau kunafah, asabi' Zainab, apa benda lagi tu, nama-nama manisan tu lah, masuk kek dan sebagainya, tu manisan lah tu. Itu semua dibakar dengan api, maka yang tu terakhir sekali. Sebab tu sebahagian ulama menyebut famin rutabin falbusri fattamri zamzami fama'in fahulwin summa halwa lakal fitru. Maka diikut turutan tu. Sama ada mula dengan rutab, kalau tidak ada rutab dengan busr, kalau tidak ada busr dengan tamr, kalau tidak ada tamar dengan zam-zam, kalau tak ada zam-zam dengan air biasa, tak ada air biasa dengan hul, dengan manisan, kalau tidak ada manisan barulah dengan halwa. Manisan maksudnya manisan pertama dengan yang tidak dibakar, ini madu dan sebagainya, dan kemudian barulah halwa. Itu turutan yang telah disebutkan oleh sebahagian para ulama. Al-Allamah Al-Hifni rahimahullahu ta'ala telah menyebut di dalam hasyiahnya ke atas Jami'us Saghir, yang paling afdal didahulukan dengan rutab, kemudian al-ajwah, kemudian al-busr, kemudian at-tamr, kemudian air. Jadi rutab, kemudian ajwah. Baik, adakah ajwah ni lain daripada tamar? Ya, ajwah ni termasuk tamar. Kerana dia tamar, dia kering. Tapi dia didahulukan daripada al-busr. Nah, kalau ikut pandangan Al-Imam Al-Hifni. Tamam? Jadi kalau ikut susunan Imam Hifni, rutab, ajwah, busr, tamr, kemudian barulah air. Air itu umum, tak mesti zam-zam. Kemudian semua jenis manisan. Semua jenis manisan maksud dia apa dia? Hulwu ataupun halwa. Dua sekali. Ini berbeza dengan sebahagian pandangan ulama yang mendahulukan manisan daripada air. Ada sebahagian lagi mendahulukan manisan daripada air. Al-Imam Al-Bujairmi mendahulukan al-busr daripada ajwah. Ini beza pandangan dalam fuqaha Syafi'iyah pun berbeza dalam masalah tersebut. Tamam? Dan al-busr di Mesir ni dipanggil balah asyis, dipanggil. Yang ini kurma separuh masak. Dipanggil balah asyis. Nak tengok balah asyis?
Tak tengok lah. Kalau di Malaysia ni dia setengah dia masak, setengah tak masak. Kalau di siwa banyak. Sedap. Di manis-manis kelak. Sebab atas dia kelak, bawah dia manis. Gabung dua-dua. Marvelous lah orang panggil. Baik. Manakala Al-Imam Al-Bajuri meletakkan al-ajwah sama seperti ar-rutab. Jadi Imam Bajuri meletakkan ajwah sama dengan kedudukan rutab. Walaupun ajwah dah termasuk dalam nau' tamr, tapi diletakkan sebaris dengan ar-rutab. Disebutkan juga bahawa Al-Imam Syarqawi rahimahullahu ta'ala mendahulukan manisan setelah air. Seperti buah tin, kismis dan selainnya daripada buah-buahan. Jadi buah tin yang kering tu, yang tu pun termasuk dalam bahagian manisan. Yang maksudnya hulu, yang tidak dibakar dengan api. Seseorang dikira melaksanakan sunnah jika mengambil walau satu rutab ketika berbuka. Manakala yang sempurna adalah dengan mengambil sebanyak 3 biji atau lebih mengikut bilangan ganjil. Jadi kalau sebiji pun dah dikira mendapat aslus sunnah. Nampak tak? Jadi dikira melaksanakan sunnah. Jadi dimaksudkan dengan aslus sunnah. Pandangan para doktor perubatan mengatakan bahawa buah tamar boleh menyebabkan pandangan mata menjadi lemah. Sebagian doktor kata gitu. Ini tidaklah menyebabkan ternafinya sunnah berbuka puasa dengan tamar, kerana pandangan mereka tergantung kepada sesiapa yang terlalu banyak memakan tamar. Jadi benda apa-apa sebenarnya kalau terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan masalah yang lain. Air pun walaupun bermanfaat pada tubuh, berlebihan sangat air akan menyebabkan masalah juga. Nasi, ataupun orang kata protein bagus untuk nak bina otot dan sebagainya. Berlebihan sangat pun masalah juga. Jadi asid urik lebih pula. Jadi gout kan. Jadi sebab tu benda apa pun jangan berlebihan. Sederhana saja. Baik. Jika seseorang tidak makan terlalu banyak, maka ini boleh menguatkan pandangan mata, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bujairmi bagi syarahan beliau terhadap kitab Al-Iqna'. Ini yang disebutkan dalam Fathul Alam. Ini mulaqasan min Fathil Alam. Jadi pandangan doktor yang kata kalau makan tamar ini boleh menyebabkan lemah pandangan, pandangan mata kita akan jadi lemah kalau berlebihan. Jadi dia akan jadi gimana? Jadi mata akan jadi masalah nanti. Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu dikatakan beliau antara perkara yang gharib, wafat beliau adalah kerana makan buah tamar yang banyak. Dan satu hari ada satu masalah dalam ketika muzakarah ataupun ketika mengajar beliau dalam majlis, ada seorang tanya tentang satu hadis. Dan Imam Muslim tak boleh jawab hadis tersebut. Dari mana tempat ambilan hadis tersebut. Maka balik dia ke rumah dan kemudian dia terus tutup pintu maktabah dia dan kemudian dia terus rujuk buka kitab-kitab untuk cari hadis tersebut. Bermula daripada Isyak sampai subuh. Dan kebetulan pada waktu tersebut ada orang telah bagi hadiah kepada keluarga beliau satu bakul, satu besar, bekas besar tamar. Jadi diletakkan di bilik dia kerana dia nak murajaah, dan dia pesan kepada isteri dan anak-anak dia jangan diganggu kerana dia nak murajaah. Jadi sambil duk murajaah sambil ambil tamar sebiji makan. Dan tak sedap waktu telah subuh. Maksud daripada semalam, dan dia jumpa hadis tu. Akhirnya jumpa hadis yang telah dia ditanya tersebut, dan setelah tu wafat dia. Tamar habis satu bakul besar habis, dan kemudian dia wafat setelah itu. Baik, yang kelima, membaca ketika berbuka dengan bacaan. Ni baca doa ni ramai-ramai. Tak ingat, pegang kitab ni baca. Jadi baca doa ketika buka, baca doa dia, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ni baca, kalau boleh baca ramai-ramai. Pakat-pakat baca. Sebab masing-masing dengan tu. Tapi kalau kata nak baca seorang baca, lain pakai amin,
tukarlah kepada dhamir na. Jangan tu dia baca seorang-seorang dia pula. Anak-anak pun berkata amin. Pak doa kat dia ya. Bila tukar dhamir. Jadi kena reti dah tukar dhamir tu. Allahumma laka sumna contoh. Wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الحمد لله الذي أعاننا أعانني فصمنا أو فصمت ورزقنا فأفطرنا. Jadi kalau warzaqani فأفطرت اللهم إنا di sini Allahumma inni nas'aluka. Tu kalau kata baca ramai-ramai. Kalau baca seorang as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li, ini kalau seorang an taghfira lana, tu baca ramai-ramai. Jadi eloknya dengan doa yang Nabi ajak ni baca ramai-ramai, semua pakat baca. Jadi seorang baca, hal ikut Allahumma laka sumtu, pakat baca juga Allahumma laka sumtu wa bika amantu, ini pun baca juga. Tu barulah akan lebih baik. Atau doa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri bersama tambahan daripada Al-Imam Syarqawi. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilayka anabtu dhahaba adh-dhama wa batallat al-uruq wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ighfir li alhamdulillahi alladhi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna alayhi wan nasu niyam wa adkhilna al-jannata bisalam. Nah, baca doa tu sangat bagus. Telah diriwayatkan daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu taala anhu bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min muslimin yasumu fayaqulu 'inda iftarih." Jadi tidaklah seorang muslim yang berpuasa lalu ketika berbuka puasa dia membaca apa bacaannya? Ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azima illa al azim. Dibaca tu. Illa kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummuh. Jadi ini dibaca ketika mana? Berbuka. Jadi waktu nak berbuka nanti kita boleh beramai lah, ramai-ramai. Nah, ini sebab tu faedah doa ramai ni boleh beramai benda-benda ni. Duduk seorang-seorang terlupa lah kereta, terlupa. Jadi kalau doa ramai tengok. Kemudian baca ramai. Sebelum buka, duduk 10 minit sebelum buka puasa tu. Pakat duduk dah. Baca wirid dulu. Baca zikir. Baca selawat kepada Nabi SAW dalam 10 minit. Kalau nak panjang lagi, buat 20 minit. Ataupun setengah jam sebelum buka puasa, pakat dah kumpul dah. Duduk untuk nak zikir. Kalau baca Dalailul Khairat, satu hizib 15 minit. 15 minit lagi boleh buat benda lain. 15 minit lagi boleh buat apa? 15 minit lagi tu 10 minit saja boleh zikir, boleh selawat 1000 kali. Dengan selawat Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Selawat dhamir. Selawat dhamir 10 minit 1000 kali. Boleh habis. Jadi maknanya dalam tempoh 30 minit tu, 25 minit tu dengan selawat saja. Okay? Lagi 5 minit ni baca ni. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir li dhanbal azim fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al azim. Baca yang tu. Kemudian baca lagi doa apa dia? Apa faedah baca doa ni? Diampunkan dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya habis semua dosa. Boleh? Baik. Dan kemudian telah dinaqalkan oleh Al-Imam Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala daripada Hasyiah Al-Kurdi, disunatkan membaca Subhanaka wa bihamdik taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan bagi orang yang dijamu makan, disunatkan bagi mereka menyebut doa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikum malaikatul akhyar. Di sini malaikatu saja. Wa aftara indakumus saimun. Baca doa ni. Orang Mesir ditambah buat lawak. Jadi makan rumah orang, kalau orang tu tak jamu teh, dia akan baca ni akala ta'amakumul abrar
wa sallat alaikumul malaikatul akhyar illa Jibril. Curi Jibril kata. Hadis semua selawat habis lah. Jibril tak selawat. Orang tua rumah tanya, kenapa pula Jibril tak selawat? Ba'da syai. Lepas syai, Jibril selawat. Ini apa? Fukaha lah, tarifah orang-orang Mesir. Dia buat lawak. Apa? Jadi ini doa ketika pergi makan. Hatta ni bukan waktu ketika buka puasa aja. Waktu makan bila-bila pun. Ya. Pergi rumah orang, baca doa sebut. Bila orang dah jamu makan kita, kita nak bangkit balik, maka kita pun sebut akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikum malaikatul akhyar. Macam tu. Tak sebut la wa aftara indakumus saimun. Boleh juga sambung. Tak ada masalah. Kerana ini satu kebanggaan, satu kemuliaan. Kerana malaikat akan mendoakan orang-orang yang menjamu makan orang. Sebab tu jangan kita abaikan. Hatta ketika waktu keadaan kita, orang panggil apa, kawalan pergerakan sekalipun, jiran-jiran kita jangan kita lupa, kena tengok juga. Yang kelaparan dan sebagainya, kita kena ambil perhatian. Jadi tengok orang-orang kampung kita tu, mana yang tak cukup makan, mana yang tak ada makanan berbuka dan sebagainya. Ini kewajipan dan tanggungjawab kita. Boleh. Baik. Kemudian mandi hadas besar pada waktu malam, iaitu sebelum fajar. Ini kalau kata, ini sunat ketika berpuasa. Mandi hadas besar pada waktu malam. Jadi kalau kata dah bersama dengan isteri pada malam tersebut, maka bangkit malam mandi terus pada malam tersebut. Itu sunnah. Jangan tunggu selepas fajar. Yang ketujuh, membanyakkan sedekah. Memberi makan. Banyakkan sedekah pada musim ini. Ini waktu berpuasa tu. Kemudian memberi makan. Membaca Al-Quran secara bersendirian. Dan kemudian bertadarus Al-Quran. Dan berzikir khususnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Kita tengok di bawah. Nah, saya tulis ini membaca Al-Quran. Tengok nota kaki di bawah. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih afdal, melainkan jika bacaan secara hafazan lebih mendatangkan khusyuk serta menguatkan hafazannya. Ini khusus kepada orang yang hafal Quran. Itu imam ni. Jadi nak baca Quran yang mana satu yang afdal? Afdalnya pegang Quran. Kerana dapat pahala melihat Quran. Baik, kalau kata bacaan Quran tadi dengan hafalan beliau, orang yang hafal tadi lebih khusyuk, maka dia baca dengan hafalan dia. Ataupun untuk dia nak kuatkan ingatannya. Kerana dia nak mengulang balik Quran, maka dia tak pegang Quran untuk nak ingatkan, kuatkan ingatan, maka setiap tu dengan apa yang dia gharatkan, dia niatkan, dia qasadkan. Dan disunatkan membacanya dalam keadaan menghadap kiblat, serta menguatkan suara jika selamat daripada riak dan tidak mengganggu orang lain. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ba'ashin di dalam Bushrul Karim. Baik, maksud tadarus pula apa dia? Bertadarus Al-Quran. Maksud tadarus seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri dan Al-Bujairmi rahimahumallahu ta'ala adalah dengan cara seseorang tersebut membaca di hadapan seseorang yang lain, dan kemudian yang mendengar akan mengulangi semula bacaan yang telah dibaca oleh pembaca yang pertama. Ini bacaan tadarus sepatutnya. Ikut Imam Bajuri dan juga Imam Bujairmi, tadarus bukan orang ni baca, lepas tu dia sambung. Baca muka-muka, lepas tu kawan ni sambung pula muka kedua. Tak. Ikut Imam Bujairmi dan Imam Bajuri, tadarus diulang balik dengan apa yang orang tu baca. Jadi, 30 Ramadan, semua akan khatam Quran lah. Semua pakai khatam. Tapi masa dia panjang. Kalau nak baca sejuzuk, jadi boleh tahan lah. Dengan cara macam ni. Jadi kalau 10 orang, jenuh. Pakai dengar 10 kali muka pertama. Jadi itu tadarus jenis ni, dia boleh buat 2 orang. Dua. Duduk 2 orang. Kamu baca, saya dengar. Kemudian saya baca balik, yang kamu baca tadi, kamu dengar pula. Itu tadarus. Ni orang tengah duk baca, dia main handset. Tadarus kepala bapak apa. Ya. Dia duk main handset ni. Masalah handset ni. Handset ni waktu tadarus kena tinggal terus. Bagi tumpuan pada tadarus. Duduk tadarus, kecuali dia duk tengok Quran. Itu tak apa. Tapi mohong dia. Sambil tengok Quran, sambil duk naik dia punya WhatsApp dia. Sambil Allah tertekan. Terbalah pula. Banyaknya ini mengarut semua. Waktu tadarus tinggal tak? Dan waktu ni kita dengan keluarga kita nak tadarus ni.
Bila lagi nak tadarus? Lagi kalau kata nak lebih sentimental lagi, buat live tadarus pula. Dengan keluarga. Satu malam tu ambil kata pakat-pakat kumpul semua. Kalau di Malaysia malam, sini waktu dia ada petang. Duduk ataupun buat Zoom. Buat Zoom ramai dengan mak ayah apa semua kali pakat baca sama sikit. 40 minit ya, buat Zoom free 40 minit. Lepas tu dia putih terus. Di tempat tu tempat yang ada syabakah ataupun line kuat tu, buat baca ramai dengan keluarga. Mak baca, bapa baca, ayah baca pula, payah baca, anak-anak pula baca. Kalau boleh buat macam tu. Ya. Baik, ini pandangan Imam Al-Bajuri. Kita duduk biasa buat tadarus yang kita buat biasa tu, orang ni baca kemudian disambung ya. Imam Bajuri kata tak. Dengan Imam Bujarimi kata baca yang sama, orang tu dengar, kemudian orang tadi akan ulang pula yang dibaca oleh teman dia tadi. Al-Imam Bujarimi rahimahullah mengatakan bahawa manakala cara bacaan yang masyhur pada zaman sekarang, iaitu dengan cara seorang terus menyambung setelah pembaca yang pertama tamat bacaannya, itu disebut al-idarah, bukannya al-mudarasah. Dia panggil al-idarah, bukan mudarasah, ini bukan tadarus, tapi dipanggil al-idarah. Tamam? Ini yang saya ambil secara ringkasnya daripada Fathul Allam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut di dalam At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, sesungguhnya al-idarah juga sunnah, iaitu dengan cara sebahagian membaca potongan ayat manakala sebahagian yang lain menyambung bacaan tersebut. Ini pun disebut dalam Fathul Alam. Maka Al-Imam Nawawi kata ni pun sunnah juga, tidak ada masalah. Jadi boleh jugalah. Boleh buat. Cuma tak nama tadarus. Dipanggil al-idarah. Tamam? Dipanggil al-idarah. Jadi kita kata tahun ni kita pakai tadarus ni. Oh, tadarus maksudnya dengan seperti yang disebut oleh ulama. Tak. Kita baca sambung tu, bukan tadarus, panggil idarah. Jadi panggil masjid apa semua boleh lah, tukar balik. Jadi kita akan buat majlis idarah. Idarah apa ni? Kalau tu mengaji mesek pula. Persatuan baru kan dia. Buat pejabat mana pula ni? Banyak baca Quran. Soal baca selai-selai. Boleh? Itu maksudnya. Sejam dah kita ni. Oh, cepat dah sejam ni. Sikit je kita baca. Jadi faham dah? Tu ada beberapa perkara penting yang sunnah yang kita biasa dengar, dan kadang-kadang ada benda yang kadang kita terlepas pandang. Macam tadarus, idarah, sahur waktu bila. Yang patut kita ambil perhatian. Yang ke-8, menunaikan solat tarawih dan berterusan melaksanakannya sehingga akhir Ramadan. Berterusan. Ada yang bertarawih pada awal Ramadan. Dia orang kita ni semangat pada awal. Main hujung-hujung dia jam. Tahun ni tak apa, jangan bifah. Tahun ni raya kita semua dalam rumah. Baju raya tu ambil lah kain-kain apa ni, cadar-cadar tu. Potong buatlah kain. Kain pelekat pakai hak lama-lama. Ada lah tu. Alhamdulillah, khair. Betul? Ni tak perlu nak bangga-bangga lagi dengan orang tunjuk baju kita baru. Jubah sado, jubah bodoh. Semua pakai. Pakai baju yang ada ya. Alhamdulillah, khair. Yang penting Ramadan ni malam untuk kita nak buat ibadah kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh penuhkan masa. Bagi kita tak perlu pergi mana-mana dah. Nak duduk di rumah ya. Jadi kita nak buat apa lagi? Ibadah. Boleh. Kita mulai lagi semua kali. Boleh Azmi? Azmi tak. Kalau tengah minum ayat teh batuk tu. Ingat-ingat. Kita mulai ni tiap-tiap malam tu buat. Sebab tu bila masuk Ramadan tak apa nak heran tengoklah. Benda biasa ni tak apa nak heran. Dia benda ambil gambar ni benda jarang-jarang. Boleh. Dan berterusan melaksanakannya sehingga akhir Ramadan. Ni tarawih. Berapa rakaat? Tu saya duduk sembang. Ya. Para salaf dulu buat 20 rakaat. Ada risalah khas yang Syekh Ali Sabuni sekarang berkenaan dengan solat tarawih. Risalah tu bagus. Digabungkan pandangan ulama tentang masalah solat tarawih 20 ke 8 ke. Kemudian disebutkan pandangan Ibn Taymiyah yang menyebut bahawa solat tarawih yang dibuat, kata kalau nak lebih daripada 20, 40 ke berapa puluh pun tidak ada masalah.
Kerana dia tu mengambil ta'rif pada qiyam. Dan kemudian yang dibuat oleh ahli Yaman. Ahli Yaman 20 rakaat buat di masjid ni, kemudian tambah lagi 20 rakaat sampailah hampir fajar. Sampai sebelum waktu sahur. Tu kita kalah kita tu. Kita akan cari masjid yang paling cepat. Dan kalau ada khilaf lagi waktu tu yang tak payah sembahyang tu, tu lagi dia pakai. Jenis tu dia sonok. Jadi kena ingat solat tarawih dilaksanakan kepada orang yang tidak ada qada. Kalau orang yang masih ada qada solatnya, maka dilaksanakan qada pada waktu tersebut. Kerana itu adalah kewajipan dia. Kerana kalau tak selesai qada, maka tidak sah solat sunat yang lain. Selagi mana tidak selesai qada. Jadi ini kena ambil berat sungguh-sungguh. Oh, saya dah sebut macam tu. Dalam muka surat 8 ni silap sebut kot ni. Ni Ustaz Najib tanya ni. Ayam tashriq. Dan salah puasa ni muka surat 8 PDF tu. Saya sebut 13, 14, 15. Kan? Ayam tashriq bukan 13, 14, 15. Tashriq 11, 12, 13. Betul ya? Yang Ustaz Najib sebut tu betul lah. Betul kan tu? Silap. Ayam tashriq 11, 12, 13 bukan ada khilaf tu. Tu silap tulis tu. Bukan 12, 13, 14, 15. Ya. 11, 12, 13 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Betul kan? Ya. Bukan 13, 14, 15. Silap tu. Betul kan? Betul kan? Tak pasang kita. 11, 12, 13. Terima kasih banyak pada Sidi Najib Al-Balingi. Najib kawan saya. Belum mengaji sekali. Kami main sekali dulu. Baik. Kena adik-adik lah. Bobo kentut kau panggil. Duduk belah baling. Dia duduk belah baling. Duduk di Mali. Baik. Mana tu? Terima kasih banyak Nanti betul kan 11, 12, 13 Zulhijjah. Bukan 13, 14, 15. Cara Ustaz Najib tanya penuh beradab. Ada khilaf ke Ustaz? Bagus. Silap tulis. Baik. Yang ke-9, berusaha untuk berbuka dengan yang halal. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Husain Ibn Tahir dalam nazamnya yang bertajuk Hadiyatus As-Sadiq lil-Aqi wal-Rafiq. Hadiyatus Sadiq lil-Aqi wal-Rafiq. Dalam kitab ni dia sebut apa? Dia sebut syair waftir 'ala al-halali ya talibal kamali. Maksudnya berbukalah kamu dengan yang halal wahai yang menuntut kamal. Tamam. Jadi tu ingat ambil yang halal. Jadi ambil peluang sungguh-sungguh untuk kita berbuka dengan yang halal. Yang ke-10, dituntut juga pada bulan Ramadan untuk berbelanja kepada keluarga, melakukan kebaikan kepada sanak saudara, jiran tetangga. Jadi kita sunatkan melakukan sedemikian. Maksudnya tausi'ah 'alal 'iyal, diluaskan kepada keluarga kita dengan rezeki. Beri makan makanan yang kita jarang-jarang beli dan sebagainya, bagi mereka makan dan sebagainya. Tahun ini insya-Allah tidak ada pembaziran. Bazar Ramadan tak ada. Kesianlah dekat orang-orang berniaga tu. Kita nak masalah boleh berniaga di rumah. Buat macam biasa, COD. Hantar. Baik, insya-Allah jangan bimbang. Rezeki Allah Taala dah tetapkanlah masing-masing. Jadi tak ada persaingan lah. Kalau di bazar Ramadan kemungkinan orang beli, orang tak beli yang kita buat tu. Dan orang panggil apa? Di pasar ni pula akan lalai. Lebih banyak lalai pada waktu tersebut. Ni kalau dibuat di rumah dan sebagainya, mungkin kita boleh lebih banyak zikir. Jaga pandangan kita. Tak kata ke orang. Tak ada nak hina orang dan sebagainya dalam perniagaan. Kemudian tak pergi rumah. Selesai. Banyak faedahnya.
Kemudian disunatkan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal serta bersegera menunaikannya. Berpuasa 6 hari ini secara berturut-turut lebih afdal. Ini 6 puasa. Puasa 6 ya. Ini dah luar dah daripada puasa. Cuma ni perkara yang sunat yang dilakukan itu puasa 6. Dan ni pun bagus juga. Tahun ni pun insya-Allah dia kata boleh puasa 6 lah. Sebab tak ada rumah tu buka. Rumah dia yang buka. Jadi boleh puasa 6. Habis-habis puasa pertama tu, esok tu boleh puasa dah. 6 hari lepas tu, raya pula lepas tu. Hari raya ke-8. Disunatkan juga berpuasa pada hari Arafah. Jadi sunat puasa 6 ni dengan berturut-turut. Baik kalau selang-seli boleh tidak ada masalah. Disunatkan juga berpuasa pada hari Arafah, Tasu'a, Ashura dan puasa Isnin dan Khamis serta puasa pada hari putih iaitu 13, 14 dan 15 hari bulan. 13, 14, 15 ni hari putih. Hari putih. Di dalam bulan-bulan Islam dan puasa pada hari-hari hitam iaitu 28, 29 dan 30. Kenapa dipanggil hari putih? Karena waktu tu bulan dalam keadaan mengambang. Full moon tu. Bulan dia akan jadi purnama. Manakala pada 28, 29 dan 30, yang tu dipanggil new moon. Dia akan jadi maksud waktu tu bulan akan jadi gelap. Karena waktu tu bulan akan berada di antara matahari dengan bumi. Berbeza dengan waktu 13, 14, 15. 13, 14, 15, bulan waktu tersebut berada di belakang bumi. Maksudnya di antara, bukan belakang. Di antara bumi dengan matahari. Ini matahari, bumi, bulan. Jadi waktu ni bulan akan cerah. Faham? Jadi ketika waktu 28, 29, 30 tu, bulan akan duduk tengah-tengah. Jadi dia akan pusing. Dia akan pusing. Bumi, bulan, matahari. Faham? Pada waktu tersebut. InsyaAllah. Tapi ini dalam bulan Islam. Kita kira dalam bulan Islam lah. Tamam. InsyaAllah pada petang ni, pukul 2 petang, kita akan kumpul balik. Kita akan bincang berkenaan perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. InsyaAllah ta'ala. Kita dah baca setengah kitab. Tak ni kita akan baca banyak sikit. Kemudian, belakang ni akan masuk soal-soal jawab. Ini banyak persoalan yang ditanya biasanya oleh apa ni yang bertanya. Biasanya akan ada soalan di sini. Cuma adalah beberapa benda. Tapi saya jawab dalam mazhab kita Syafi'i lah. Kita tak keluarkan banyak sangat mazhab-mazhab yang lain. Kerana apa ni yang penting pada waktu ni adalah untuk kita faham dengan mazhab yang kita pegang. Faham? InsyaAllah. Baik. Jadi kita akan jumpa petang ni insya-Allah taala pada jam 2 petang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucap terima kasih banyak kepada yang hadir bersama dalam bacaan kita Risalah Saum ini. Dan saya beritahu sekali lagi pembetulan pada muka surat yang ke-8. Pada PDF saya sebut solat puasa tasyrik iaitu pada 13, 14, 15 yang itu tersilap tu. Yang tepatnya 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu yang tepatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.